A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir fa innaka taysir kulli 'asrin 'alaika yasir. Allahumma tammim bil khair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin mudhibil nisyan wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin ya rabbil alamin. Ini sambung yang itu syarat sah berpuasa. Syarat sah berpuasa maksudnya hari itu ni dicerita perkara-perkara yang mewajibkan seseorang mukallaf itu puasa. Baik, dah kita tahu dah syarat-syarat orang tu puasa. Kita ni termasuk golongan yang wajib sah berpuasa. Tu, nak tengok pula syarat sah. Sah ke tak sah ke puasa kita. Tengok syarat-syarat ni. Yang pertamanya, ianya syarat sah bagi berpuasa itu 4 perkara, 4 je, tak banyak. Pertamanya daripada 4 perkara yang mengesahkan puasa kita ni mestilah Islam. Kalau kata dia puasa dalam keadaan murtad, maka tak sah puasa dia. Wa'alaikumsalam. Ianya kena Islam, syaratkan dengan Islam. Seluruh hari puasa dia tu daripada terbit fajar, maksudnya waktu masuk subuh tu sampailah maghrib. Dia Islam, makanya sah puasa hari tersebut. Kalau kata tiba-tiba murtad, wa'alaikumsalam, makanya batal puasa dia. Kalau celah-celah antara daripada subuh sampai maghrib tu ada terkeluar daripada agama ridah. Keduanya akil, orang yang berakal. Akil, berakal maksudnya mumayyiz, tamyiz, boleh membezakan. Membezakan sesuatu yang manfaat bagi dirinya dan sesuatu yang mudarat bagi diri dia. Dia tahu, walaupun dia tak buat tapi dia tahu. Dia tahu tu benda tu manfaat diri dia, benda tu mudarat diri dia. Maka ni orang panggil akil, orang yang berakal. Makanya terkeluar daripada akil ni ialah orang yang gila, majnun, gila. Andai kata kalau berpuasa daripada subuh sampailah ke maghrib, celah-celah tu ada gila, walaupun satu saat membatalkan puasa. Faham tu tak? Faham kata syarat sah? Tak ada syarat sah ni, tak sah puasa ni, batal. Tu kaedah. Jadinya akil, orang yang berakal. Mestilah yang berakal baru sah puasa dia. Maksudnya yang berakal ni yang mumayyiz, membezakan kebaikan untuk diri dia dan keburukan untuk diri dia. Maksudnya ada manfaat lah. Dia fikirkan. Contoh macam boleh makan sendiri. Tu macam budak-budak kecil kan, dia pandai makan sendiri dah, tak gaduh merap dah. Ataupun dah boleh pakai pakaian sendiri, tak gaduh nak suruh pakai seluar, tak suruh dah. Pandai pakai sendiri dah. Tu orang panggil mumayyiz. Kalau budak-budak, kalau kata orang tua macam itulah, dia boleh bezakan ni mudarat diri dia, dia tak buat. Tu ni manfaat diri dia. Tu orang panggil tamyiz. Yang ketiganya, suci daripada haid dan nifas. Mestilah seseorang tu yang berpuasa tu, sepanjang hari dia tu, hari yang dia berpuasa daripada subuh sampai maghrib, keadaan diri yang berpuasa tu suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas, baru sah puasa dia. Baik, andai kata kita buat gambaran, buat contoh, dia puasa daripada subuh sampailah
Waktu kat maghrib 5 minit lagi nak masuk maghrib. Duk tunggu sambil-sambil buka puasa tu, tiba-tiba datang haid. Keluar darah haid. Maka automatik ketika itulah juga puasa dia tu terbatal, tak sah. Tak sah puasa dia. Makna kata lepas Ramadan nanti kena qada balik. Tu. Walaupun 5 minit lagi. Dia hanya semata-mata datang haid, semata-mata nifas, membatalkan puasa. Tak sah puasa. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat pula. Syarat sah puasa yang keempat, mestilah waktu dia puasa tu yang menerima bagi puasa. Mestilah waktu tu waktu yang sah untuk berpuasa. Baik, kalau kata dalam masa sehari, maka yang waktu untuk sah untuk berpuasa hanyalah daripada subuh sampai maghrib. Adapun maghrib sampai subuh balik, itu tak sah kita berpuasa. Baik, untuk dalam masa sehari. Dalam masa orang panggil setahunan ni, maka Islam menetapkan ada 5 hari yang diharamkan berpuasa. Kalau kata kita puasa pun dalam 5 hari ni, tak sah puasa kita. Apa dia 5 hari tu? Pertamanya hari raya Aidilfitri tu, hari raya pertama tu. Hari raya kedua tu dah boleh puasa dah. Tu sah dah puasa. Tak haram dah puasa waktu tu. Tapi hari raya pertama tak boleh. Tak sah kalau dia puasa, bahkan haram pula situ. Tu satu. Hari yang kedua ialah hari raya Aidil Adha, hari raya haji. Hari raya haji pun termasuk hari-hari yang diharamkan berpuasa, bahkan tak sah puasa pada hari tersebut. 2 lah. Lagi hari yang ketiga, hari yang keempat, hari yang kelima adalah 3 hari tasyrik. Maksudnya 3 hari yang mengiringi hari raya haji. Baik. Hari raya haji 10 Zulhijjah. Kan 10 Zulhijjah, tengok kalender, 10 Zulhijjah itulah hari raya haji. Baik, selepas 10 Zulhijjah tu 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah tu dinamakan sebagai hari tasyrik. Hari ini, 3 hari ini diharamkan berpuasa. Baik, kalau kata puasa pun tak sah puasa dia, bahkan berdosa. Maka 5 hari ini diharamkan bagi seseorang itu berpuasa. Sama ada dengan asbab, dia puasa tu dengan sebab, ataupun tak sebab, tak ada sebab apa-apa. Contoh sebab macam mana? Qada ke? Sebab qada. Nak qada pada hari 5 hari ni tak boleh, haram. Dia bersalahan dengan hari Syak. Ni hari Syak tak apa. Ni hari ni 5 hari ni tak boleh. Tak boleh. Habis. Itu hari-hari ataupun waktu yang tidak menerima bagi puasa. Haram puasa, bahkan tak sah puasa dia tu. 5 hari tu. Jadinya lain pada 5 hari ni semua boleh berpuasa. Jadinya termasuklah bulan Ramadan ni, bahkan bukan dekat boleh, wajib ke atas kita berpuasa. Itu cerita. Dia nak syarat kata sah puasa ni mestilah waktu-waktu yang boleh menerima puasa. Maksudnya yang lain daripada 5 hari tadi. Habis, cukup dah 4 syarat yang mengesahkan puasa seseorang. Ni syahdan. Bermula rukun puasa 3 perkara. Rukun puasa ni ialah 3 perkara. Yang tadi syarat sah. Syarat sah, yang ini perkara yang perlu ada sepanjang kita buat perkara tersebut. Maksudnya daripada sebelum buat, tengah buat sampai selepas buat kena ada perkara-perkara tu. Ini syarat yang perlu ada. Adapun rukun ni diri pekerjaan tu. Kalau kata tak ada benda ni, tak jadi puasa dia. Tak dinamakan berpuasa. Tak dinamakan berpuasa. Dia kata syarat ni kalau tak ada tak sah. Tak ada tak sah. Tapi kalau kata rukun tak ada, tak jadi tu pekerjaan tu. Baik, tengok pula rukun puasa. Dia kata musannif rahimahullahu taala, kata pengarang kitab, bermula rukun puasa itu 3 perkara. Tak banyak pun, 3 perkara. Syarat sah 4 perkara, rukun puasa 3 perkara. Campur 2 jadi 7. Mudah. Baik, pertama daripada 3 perkara rukun puasa ialah niat dengan hati. Pertamanya daripada 3 rukun puasa, niat dengan hati. Kena niat dengan hati. Tak niat, tak sah puasa kita. Ni, contoh macam malam ni, kena niat puasa untuk esok sehari. Esok
hari kita nak puasa, malam ni kena niat. Tiap-tiap malam sampai habis Ramadan. Ini di sisi mazhab Syafi'i, tiap-tiap malam kena niat. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i mengirakan bahawa sehari puasa tu ialah satu ibadat. Sehari puasa tu satu ibadat. Sehari puasa tu satu ibadat. Adapun Imam Malik yang kita kata mazhab Maliki tu, hak kata kena niat sebulan awal Ramadan tu. Imam Malik pula kaedah mazhab dia kira sebagai satu ibadat yang sama ialah satu ibadat. Walaupun banyak hari tapi sama aja. Puasa cukup sebulan, 30 hari. Puasa. Dikira 30 hari tu ialah satu ibadat. Maka yang perlu diniat je awalnya sahaja. Maksudnya hari pertama mula kita nak puasa tu lah. Malam pertama, hak esok tu kita nak puasa tu, malam situlah. Tu satu je niat. Ada mazhab Syafi'i, dia kira satu hari satu ibadat, satu hari satu puasa, satu hari satu ibadat. Macam tu. Mazhab Malik pula, dia kira asal puasa dia tu itulah dia kira satu ibadat yang sejenis, maka hanya padan niat sekali sahaja. Hanya perlu niat sekali sahaja. Tu. Makanya itu yang berlainan sikit antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tu. Kita cerita sikit sebab nanti ke depan nanti kita akan cerita secara detail pula macam mana yang kata taklid dengan mazhab Malik, macam mana yang kata nak ikut mazhab Malik tu macam mana. Ini kita cerita sikit dulu. Baik, lanjutkan tu. Ini rukun yang kedua pula. Perkara yang perlu ada, perkara yang kena ada ialah shaimu. Artinya orang yang berpuasa tu kena ada lah. Dia nak jadi puasa macam mana? Mestilah kena ada seorang yang berpuasa tu. Baik, rukun yang ketiga, rukun puasa yang ketiga adalah imsak. Al-imsak. Arti imsak ni menahan diri daripada barang itu perkara yang membatalkan puasanya seorang. Kena tahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kena tahan diri. Agak nak makan, tahan. Agak nak orang panggil nak apa lagi, macam-macam lah perkara-perkara yang batalkan puasa ni. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga, maka tahan, dan juga sebagainya. Kena orang panggil hindari perkara-perkara yang membawakan kita ni membatalkan puasa tu, kena hindar. Maksud tahan yakni hindar diri kita daripada perkara-perkara yang membawakan diri kita ni membatalkan puasa. Itu tiga perkara je lah, tiga perkara saja. Rukun bagi puasa, tiga. Base itu. Dan disyaratkan ta'yin pada niat puasa fardu. Bagi niat puasa fardu ni disyaratkan ta'yin. Adapun puasa sunat, macam kita nak puasa apa? Isnin, kita nak puasa hari Khamis, kita nak puasa hari putih, kita nak puasa hari hitam. Dia ada hari putih, ada hari hitam. Hari putih ni hari itu pertengahan bulan tu, 13, 14, 15 tu hari putih dia panggil. Adapun hari hitam 28, 29, 30 bulan Islam. Ni kira bulan Islam ni, dikira sebagai bulan Islam. Ianya 13, 14, 15 hari putih, 27, 28, 29 tu hari hitam. Disunatkan puasa pada hari putih dan hari hitam ni. Makanya puasa-puasa tadi semua tu tak perlu pun kepada ta'yinkan, kita tentukan sebagai fardu ataupun tentukan sebagai sunat. Maksudnya kalau kita tak sebut sunat pun kira jadilah. Orang panggil puasa dia tu jadilah, kira diterima dah, sah dah lah. Adapun puasa fardu ni tak dapat tidak, kena tentukan dengan fardu. Maksudnya macam mana? Iaitu bahawa berniat seseorang pada tiap-tiap malam itu puasa esok hari daripada Ramadan. Tu salah satu daripada jalan-jalan fardu. Dia niat kata esok nak puasa Ramadan. Ini puasa Ramadan ni wajib tak? Wajib. Ni salah satu daripada cara-cara kita ni nak ta'yinkan, nak tentukan puasa kita ni wajib. Kalau tak tentu, tak sah puasa Ramadan kita ni. Puasa yang wajib selain daripada Ramadan sekalipun. Tengok tu. Dia kata ataupun puasa daripada nazar. Nazar pun kena niat fardu juga. Nazar.
atau kafarah. Ni semua ni kena niat tentukan dengan fardu. Kalau kita tak tentukan dengan fardu, tak sah. Tak sah yang fardu lah. Jadi apa? Jadi yang sunat. Ni orang panggil cara mazhab kita. Kena niat. Bukan lafaz. Lafaz tu di mulut. Niat tu di hati. Lintahkan dalam hati. Dekat kata berlafaz tu, tu tak ada. Tapi dapat pahala sunat lah. Adapun yang wajibnya, niat akan lintaskan dalam hati kita. Walaupun tak lafaz di mulut, tapi di hati terlintas, maka sah. Sah puasa kita. No? Dan tiada wajib niat fardu. Dan tiada wajib niat fardu. Bahkan sunat saja niat fardu. Jadinya puasa fardu ni, dia tak perlu sebut fardu, tapi kalau sebut dapat pahala sunat. Tapi yang perlu, yang wajib bagi puasa fardu ni ialah ta'yin. Kita tentukan puasa apa? Puasa Ramadan. Kita tentukan tu. Jadi puasa apa? Puasa nazar. Puasa apa? Puasa kafarah. Ini semua puasa-puasa yang wajib. Kita kena tentukan. Adapun fardu kena sebut tak? Fardu Ramadan, fardu nazar, fardu kafarah. Tak wajib. Bahkan dapat pahala sunat je kalau kita sebut. Kalau kita niatkan macam tu, dapat pahala sunat. Tapi kalau nak tanya wajib tak? Tak wajib. No? Faham tu? Maksudnya sahaja aku berpuasa Ramadan, esok hari kan? Esok hari Ramadan. Kerana Allah Ta'ala. Situ yang kita ta'yin tu. Kalau kata dia buat main pula lafaz fardu. Sahaja aku berpuasa fardu Ramadan esok hari. Kerana Allah Ta'ala kan? Maka kata fardu tu dapat pahala sunat itu. Baik, kalau kata dia buat main fardu saja, dia tak tentukan puasa apa. Contohnya, sahaja aku berpuasa esok hari fardu kerana Allah Ta'ala. Dia tak kata fardu Ramadan ke, fardu nazar ke, maka tu tak sah. Tak sah puasa tersebut. Untuk yang wajib lah, untuk puasa yang wajib sahaja. Adapun puasa yang sunat tak apa kalau kita tak tentu pun. Contoh kita nak puasa hari Arafah. Kita tak tentu pun, sahaja aku puasa hari Arafah. Kita semata-mata sahaja aku puasa esok hari. Kerana Allah Ta'ala. Makanya orang panggil puasa Arafah dia tu sah. Sah. Deh. Tu nya cara dia tu. Dia kena jaga-jaga ni. Jangan sampai tertinggal Ramadan tu dalam hati kita tu. Niat kata Ramadan. Saja aku puasa Ramadan esok hari. Itu jalan-jalan ataupun cara-cara kita nak ta'yin. Kita nak tentukan supaya sah. Orang panggil puasa kita ni. No? Penting ni. Ramai orang tak perasan benda ni. Tak apalah, niatlah macam mana pun. Niat kata esok puasa dah. Dah. Padahal dalam mazhab Syafi'i dia kena tetapkan, dia kena ta'yinkan, tentukan puasa esok. Puasa apa? Ramadan. Itu. Habis itu selesai. Dan disyaratkan padanya niat fardu Ramadan tu. Maksudnya dengan kita niatkan bahawa esok ni lah, esok ni Ramadan. Niat puasa tu tujuan apa? Ramadan. Disyaratkan padanya bahawa menjatuhkan akan niat itu pada malam. Ianya tiap-tiap puasa fardu, tak kiralah fardu qada, kita ada qada, ataupun fardu Ramadan, ataupun fardu nazar, ataupun fardu kafarah, kesemua puasa-puasa wajib diwajibkan menjatuhkan niat pada malam. Kita kena niat pada malam, tak boleh niat pada siang. Kalau kata niat pada siang tak sah. Bersalahan dengan puasa sunat. Puasa sunat kita boleh niat siang hari selagi mana tak masuk waktu zuhur. Kita boleh niat. No, dalam kitab dia kata sebelum gelincir matahari. Gelincir ni masuk waktu zuhur lah. Itu. Jadinya selagi mana tak masuk waktu zuhur, sah kita niat bagi puasa sunat. Bersalahan dengan puasa wajib, puasa fardu. Kalau kata puasa wajib macam qada, tu puasa wajib tu. Lagi macam Ramadan, kafarah, nazar, itu semua puasa-puasa wajib. Makanya kena tak dapat tidak niatkan di malam hari. Maksudnya daripada maghrib sampailah ke subuh esok, sebelum subuh. Itu malam hari. Bolehlah niat celah-celah tu.
Kalau kata tak niat tu, esok tu nak puasa, tak boleh. Tak sah puasa dia tu esok. Tak sah puasa. Wajib dah imsak. Imsak. Puasa lain. Tu. Jadi ke depan kita akan bahas. Dia kata wajib imsak. Baik. Kemudiannya dia kata lagi. Wajib menjatuhkan niat pada malam hari, iaitulah malam antara jatuh matahari, yakni maghrib. Masuk waktu maghrib tu, waktu dah mula dah waktu untuk kita niat untuk puasa esok. Untuk puasa esok pula. Ya, start masuk maghrib dah boleh dah niat tu. Orang azan Allahu akbar, Allahu akbar. Orang azan waktu maghrib tu dah boleh dah niat itu. Dan naik fajar, hingga naik fajar. Daripada masuk waktu maghrib sampai naik fajar. Baik, macam mana cara kita nak lafaz ni? Ini mazhab Syafi'i. Dia disunatkan kita ni berlafaz akan amalan ataupun ibadat yang kita nak buat tu, sunat kita berlafaz dulu. Baru kita niat. Tiap-tiap amalan yang perlu kepada niat, sunat kita berlafaz dulu. Dapat pahala sunat. Jadinya lafaz niat bagi puasa Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an Ramadan. Pendek aja, sahlah itu. Nawaitu sauma ghadin an Ramadan. Artinya sahaja aku puasa esok hari daripada Ramadan. Ini lafaz sunat. Ikutlah, nak lafaz kod bahasa Melayu pun boleh pahala sunat. Nak lafaz kod bahasa Arab pun boleh pahala sunat. Orang panggil dalam mazhab Syafi'i ni, dia kata sunat talaffazu. Orang panggil melafazkan. Orang panggil binniyah, dengan niat ni. Sunat lafaz dengan niat. Habis. Ianya kita lafaz lah di mulut kita. Tak semestinya kena ikut ayat tu lah. Ikutlah, nak buat ayat kita sendiri. Esok ni aku nak puasa Ramadan, nak buat ayat tu sendiri, maka sunat pahala, dapat pahala sunat. Sebab apa? Apa natijah, apa faedah daripada kita orang panggil lafaz niat ni? Sebab dalam mazhab Syafi'i itu mempermudahkan niat di hati. Bila kita lafaz tu, automatik hati kita tu akan terniat sendiri. Nampak tak? Bila kita lafaz tu, automatik hati akan terniat sendiri. Sebab kita faham apa hak kita cakap tu, hak kita lafaz tu. Ya, hati kita ni automatik akan terniat sendiri. Itu sebab dah sunat kita berlafaz. Imam Syafi'i ni susun kepada kita supaya mempermudahkan lagi. Itu tu mazhab Syafi'i. Habis. Tanbihun. Kata pengarang kitab, tanbihun. Ai hadza munabbihun liman ghafala. Ini satu peringatan, penjagaan kepada kita juga. Telah berkata Syekh Qalyubi. Telah berkata Syekh Qalyubi, buka dalam kitab Mahali lah. Mahali tu. Dan sunat bahawa berniat ia seorang yang berpuasa tu pada malam yang pertama. Di sisi mazhab Syafi'i. Jadi Syekh Qalyubi ni ulama mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i. Bahkan ulama yang masyhur, yang mana diiktimadkan, dipegangkan pendapat-pendapat itu banyak juga. Apa kata Syekh Qalyubi? Sunat bahawa berniat ia seorang yang berpuasa pada malam yang pertama daripada Ramadan itu sunat. Maksudnya malam pertama daripada Ramadan, esok tu kita nak puasa Ramadan. Maksudnya satu Ramadan itu ni. Jadinya esok tu kita nak puasa satu Ramadan kan. Jadi malam tu. Malam yang mula-mula kita buat tarawih tu. Sunat pada malam tersebut dia kata malam yang pertama tu daripada Ramadan itu sunat apa? Dengan berniat ni. Ni lafaz niat. Dengan niat nawaitu shauma syahri ramadhana kullahu hadhihi sanata. Kullahu hadhihi sanah.
Erti lafaz niat ni. Sahaja aku puasa satu bulan Ramadan, sebulan Ramadan. Sekaliannya sebulan Ramadan tu pada ini tahun. Pada ini tahun. Dia sunat. No, sunat. Dia lafaz sahaja aku puasa sebulan Ramadan pada ini tahun. Tu malam yang pertama. Tu sunat. Apa tujuan dia tu? Tujuan dia puasa, tujuan dia niat untuk sebulan pada awal mula-mula dulu ni supaya memberi manfaat, kegunaan akan dia akan seorang taklid akan Imam Malik. Ini mazhab Malik. No, supaya kita ni boleh taklid, kita boleh ikut cara Imam Malik pada satu hari nanti ni yang ia seorang lupa niat pada malamnya, malam hari. No, maksudnya walaupun kita ni orang panggil kita niat sebulan Ramadan pada awal Ramadan dulu ni, tapi tiap-tiap malam ni wajib niat juga untuk esok puasa. Jangan duk ingat hari tu awal dulu dah niat dah sebulan. Maka malam-malam ni tak gaduh dah lah. Tak. Itu malam dulu ni, hak mula-mula kita niat dulu ni ialah mengikut mazhab Malik. Kita ni mazhab Syafi'i, kena niat juga tiap-tiap malam. No, tiap-tiap malam. Cumanya yang kata mazhab Malik dulu ni, ulama-ulama mazhab Syafi'i menghukum sunatkan kita niat pada mula-mula dulu. Apa tujuan dia? Supaya kalau kata salah satu daripada hari-hari yang kita puasa ni, kita terlupa niat cara Imam Syafi'i. Maksudnya kena niat tiap-tiap malam tu. Tiba-tiba kita terlupa. Contohnya orang panggil malam tu tertidur awal kan. No, bapa buka puasa tu tak apalah Ustaz. Lenyap sampai ke pagi esok ni buka mata cerahlah. Cerahlah. Jadinya malam tadi lupa nak niat ikut cara mazhab Syafi'i. Maka hari tu ni nak puasa tak? Maka awal-awal Ramadan dulu kita ada niat puasa cara Malik. Jadi hari tu kita boleh puasa lah. Hari tu kita boleh puasa. Sebab apa? Taklid mazhab Malik. Ni tu faedah manfaat dia. Tu noh, satu hari yang ia seorang tu lupa akan niat puasa pada malamnya. Ini ikut cara Syafi'i sebenarnya macam ni lah. Ikut cara mazhab Syafi'i. Tiap-tiap malam kena niat. Jadinya kita ni kesimpulannya, walaupun kita ada niat dulu awal bulan Ramadan tu niat sebulan, tetap juga kita kena niat, wajib niat tiap-tiap malam. No, sebab kita ni mazhab Syafi'i. Hanya ikut mazhab Malik tu atas jalan berjaga-jaga. Andai kata terlupa, maka kita pun taklidkan mazhab Malik, puasa pada hari yang kita terlupa niat tu. Kerana memada Imam Malik dengan satu niat pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan. No, di sisi mazhab Malik, dia kata padan satu niat pada malam yang pertama sebulan Ramadan. Jadinya mazhab Malik ni dikira sebagai puasa 30 hari tu dikira sebagai satu jenis amalan, yang satu amalan je berhajat kepada satu niat. Dikira sejenis semua, dikira satu niat je. Ada mazhab Syafi'i dia kira puasa sehari tu ialah ibadat yang berlain-lainan. No, ibadat yang berlain-lainan. Itu sebablah malam tu kita niat, esok tu kita puasa, malam tu niat pula, esok puasa pula, malam tu niat pula, esok puasa. Sebab Imam Syafi'i kata satu hari tu ialah ibadat yang berasing-asingan. Ada mazhab Malik dia kira sebulan tu sebagai satu ibadat. Macam mana kita sembahyang kita sembahyang Zuhur, kita sembahyang Isyak 4 rakaat. Dia kira 4 tu kira satu sekali sembahyang. Ada pun Syafi'i dia kira satu puasa ni. Kalau bab sembahyang tu dia kias dengan macam cara Nabi baliklah. Tu. Kita nak ceritanya tu segi mazhab Malik. Baik, orang tanya pula. Orang tanya untuk masalah orang yang haid dan juga orang yang nifas, ataupun orang yang awal dulu tak boleh nak puasa awal Ramadan dulu, mai dalam 5 hari bulan Ramadan, no, ataupun tengah-tengah Ramadan je baru dia boleh puasa. Untuk orang yang haid ni dah berhenti dah darah. Dah berhenti dah darah haid dia tu. Lepas tu situ baru nak mula niat puasa dia tu. Adakah boleh nak ikut mazhab Malik ni? Taklidkan sebulan, niatkan sebulan tu. Boleh. Sebab tu baru mula puasa dia.
Noh, sebab mazhab Malik ni kita faham macam tadi. Mazhab Malik ni dia kira puasa tu sebulan tu sebagai satu puasa. Satu jenis puasa. Maksudnya tak perlu ulang-ulang niat. Dia kira sekali. Makanya kita ni yang orang panggil taklid mazhab Malik, kalau kata tengah-tengah baru nak mula niat. Situlah permulaan ibadat tu. Maka situ boleh taklid mazhab Malik. Kalau kata 5 hari bulan baru nak mula. 5 hari bulan tu lah. Dia niatkan sebulan Ramadan. Baik, tiba-tiba dia puasa. Dia puasa duduk dalam 2 minggu, mai haid balik. Maka terputus lah dia. Terputus yang niat dia yang sebulan dulu ni terputus. No, niat sebulan dia tu terputus. Bila mai haid tu tak apa. No, mai haid tu terus mai haid tu. Lepas tu suci. Lepas pada suci daripada haid tu masih lagi bulan Ramadan. Adakah kena niat sebulan balik? Dia kira sebulan balik lah. Sebab had tu permulaan puasa dia tu untuk beberapa hari yang akan datang ni. Itu permulaan puasa. Ni untuk mazhab Malik ni. Untuk siapa-siapa yang nak taklid mazhab Malik dan orang yang bermazhab Malik, ataupun kita mazhab Syafi'i nak taklid kepada mazhab Malik, ni cara dia. No? Dia kira itulah awal permulaan ibadat dia tu. Maka situlah niat. Baik. Kalau kata sehari tu kita terlupa niat cara mazhab Syafi'i, maka hari tu kita pakai mazhab Maliki. Baik, adakah kita ni akan berpuasa secara Maliki? Ya, kita akan puasa secara Maliki, secara mazhab Maliki. Ianya puasa secara mazhab Maliki ni dia tak ada beza banyak pun dengan mazhab Syafi'i. Dia hanya 2-3 perkara. Antara perkara yang berbeza dengan kita adalah orang panggil mazhab Maliki ni dia bila keluar mazi, air mazi tu bila keluar membatalkan puasa. Adapun mazhab Syafi'i tak lagi. No, mazhab Syafi'i tak lagi. Dan juga mazhab Maliki ni antaranya lagi. Dia bila kita ni titik dalam rongga mata kita ni, mata bukan rongga terbuka. Kalau mazhab Syafi'i, selagi mana rongga tu tak terbuka, rongga yang tertutup seperti mata, lagi apa lagi? Rongga-rongga yang tertutup ni macam pusat. Tu rongga juga tapi tertutup. Maka rongga-rongga tu semua kalau masuk sesuatu tak membatalkan puasa. Tapi di mazhab Malik dia kata tak batal juga puasa, tapi kalau kita titik di mata, rasa dia rengkung, rasa macam turun tu dia rengkung. Rasa macam turun. Tak tahulah ubat ke apa ke, tak tahulah. Tapi rasa macam turun dia rengkung membatalkan puasa. Itu mazhab Malik. No? Tu sikit sebanyak lah. Lepas tu nak cari lagi, pergi tanya yang arif dalam mazhab Malik lah. Ni sikit sebanyak yang kita nak kongsi sama. Habis. Dan harus berniat pada puasa. Dan harus berniat pada puasa sunat pada siang hari dahulu, yakni sebelum daripada gelincir matahari. No, pada puasa sunat harus, maksudnya boleh sah untuk dia niat sebelum gelincir matahari. Maksudnya gelincir matahari ni zuhur lah. No, atau zuhur. Contohnya bangun-bangun pagi tu terlupa niat. Dia nak puasa sunat hari tu. Puasa sunat hari Arafah ke, hari Ashura ke, hari Isnin ke, hari Khamis ke, hari Putih ke. Ianya pagi tu tak ada niat apa lagi kata nak puasa. No? Duk kat nak zuhur tu berasa nak puasa. Berasa nak puasa. No, hari tu dia tak makan apa lagi, dia tak minum apa lagi, dia tak buat apa-apa yang membatalkan puasa lagi, maka boleh. Dia niat sebelum zuhur. Dah masuk zuhur, nak niat pula boleh tak? Tak boleh dah lah. Dah masuk zuhur. Contohnya hari yang lain pula. Dia tak makan apa lagi. Tiba-tiba sampai duduk tengah hari dah masuk waktu zuhur. Baru masa tu baru nak niat puasa sunat. Boleh tak? Tak boleh dah. Sebab dah gelincir daripada matahari. Selepas daripada gelincir matahari dah masuk waktu zuhur dah. Tak boleh dah ketika tu dia nak berniat puasa walaupun puasa sunat. Boleh. Kemudian faslun. Situ dulu. Faslun bermula yang membatal perkara yang membatalkan puasa itu 9 perkara. Ni ke depan kita akan bahas pula perkara-perkara yang membatalkan puasa. No. InsyaAllah. Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala.